segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je. Bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 18 Disember bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Identiti 10 mangsa yang maut dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di kawasan rehat dan rawat RNR USJ Lebuh Raya Utara Selatan. Hubungan Tengah Ilit menghala ke Shah Alam malam tadi sudah dikenapasti. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, antara yang dikenapasti adalah seorang ibu bersama 8 anak. Mangsa dikenapasti sebagai Nurul Naziah Buyong 37 tahun, anaknya Muhammad Razarul Amin Abdul Razak 17, Razatul Aliyah 16, Putri Hidayah 12, Muhammad Aizat Syazwan 10, Muhammad Rokaizat Rezki 9, Muhammad Hidayat Hakimi 7, Putri Nur Ain Shalwana 3 dan Muhammad Raik Fatih berusia 10 bulan. Nur Azam berkata seorang lagi mangsa yang meninggal dunia ialah Muhammad Rahimi Rolex 27 tahun. Manakala 4 mangsa yang cedera adalah Abdul Razak Majid 50 tahun, Iyad Sufi Syokib 20, Mimi Nafisa Abdullah 19 dan Umi Nasuha Anwar 20. Sementara itu, pemandu lori berusia 45 tahun dan 2 anak lelakinya masing-masing berusia 19 dan 14 tahun tidak mengalami kecederaan. Pagi tadi, Nur Azam memaklumkan kemalangan yang meragut 10 nyawa itu membabitkan 3 kereta dan sebuah trailer iaitu Proton Wira, sebuah Peradua Azia dan sebuah trailer. Sepasukan 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Subang Jaya dan BBP Puchong telah dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada 11.42 malam untuk operasi menyelamat. Terlalu banyak menuding jari merupakan salah satu kelemahan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ketika berhadapan Pilihan Raya Negeri PRM Melaka baru-baru ini. Perkara itu didedahkan sendiri Timbalan Presidennya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Kita terlalu banyak melakukan blame game di Melaka. Terlalu banyak kita menuding jari tetapi tidak melihat kepada sumbangan kita sendiri. Kita kurang DIY. Tahu tak apa DIY? Kita kurang semangat do it yourself dalam gerakan kita. Kita tengok orang buat kerja supaya mudah kita salahkan dia kalau benda itu tak menjadi. Itu yang kita lihat. Selain daripada itu, kita mengamalkan model politik lama. Apa dia model politik lama? Kita selalu seronok-seronok dengan kumpulan kita sendiri. Kita pergi berkumpul, berombongan ke Melaka, kumpul sama sendiri, duduk meja panjang di gerai-gerai, berpakaian dengan uniform parti kita, berbangga. Tetapi kita tidak turun mendekati pengundi. Ataupun tidak semua. Dan di Melaka, sebuah negeri, kita boleh nampak, kita boleh kenal siapa yang betul-betul buat kerja. Dan kita nampak juga begitu ramai yang masih mengamalkan cara politik lama ini. Engagement kita dengan pengundi kita amat berkurangan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan Sayap Bersatu hari ini. Selain itu, Datuk Seri Ahmad Faizal juga mengakui parti itu kekurangan ilmu pilihan raya tetapi suka menjadi orang penting atau VIP. Jelasnya, strategi menyusun kerusi untuk dipertandingkan dan meletakkan bendera sewaktu berkempen contohnya adalah perkara asas tetapi sangat penting dalam setiap pilihan raya. Tambah beliau, semangat berpasukan bersatu semasa PRM Melaka juga dilihat tidak utuh. Malah wujud sebahagian ahli bersatu dilihat telah lupa perjuangan parti selepas menyandang jawatan. Disebabkan itu, katanya, Bersatu tewas di 26 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang ditandingi meskipun pada awalnya terdapat potensi kemenangan.
UMNO mahu pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan lebih awal daripada pemilihan parti itu. Presidennya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dapat memberi ruang kepada pemimpin yang telah ditugaskan sebagai jentera melaksanakan kerja mereka dengan jawatan sekarang. Jelas UMNO bukan mendesak PRU15 diadakan serta-merta. Bagaimanapun mahu ia diadakan lebih awal daripada pemilihan parti itu. Untuk rekod, Timbalan Presiden UMNO, Dato' Sri Muhammad Hassan sebelum ini memberitahu pemilihan UMNO dijangka diadakan pada November tahun ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Zahid menjelaskan 66% ketua pemuda bahagian UMNO akan tamat tempoh khidmatnya. Naib pemuda pula sebanyak 58%, manakala bagi puteri pula 77% akan tamat tempoh sedangkan mereka dilatih sebagai jentera pilihan raya. Tambah beliau, seharusnya parti dan kerajaan perlu seiring jalan. Berita seterusnya, Jalan Jimah Lama Sendayan menuju ke Port Dickson berhampiran Bayu Sutera ditutup kedua-dua arah pada semua kenderaan kerana berlaku tanah runtuh awal pagi tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan, Lieutenant Colonel PA Muhammad Sukri Mat Nur berkata, kejadian itu dipercayai berlaku lebih awal kerana hujan lebat berterusan sejak semalam. Katanya kejadian itu berlaku sekitar jam 5 pagi dan disedari anggota bantuan banjir di kawasan berkenaan ketika sedang melakukan pemantauan. JKR kini sedang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan bagi mengelakkan lebih banyak tanah runtuh. Hasil pemeriksaan anggota APM dan bomba yang turun ke lokasi banjir kejadian mendapati tanah runtuh itu berlaku akibat laluan air melimpah. Difahamkan ia berpunca daripada longkang projek perumahan bersebelahan jalan runtuh hingga menyebabkan paip pecah. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM di Selangor diperluas ke 20 kawasan parlimen secara serentak selama 2 hari berturut-turut bermula hari ini hingga 19 Disember. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Selangor Muhammad Zikri Azan Abdullah berkata, program itu akan diadakan bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang. Katanya dalam satu kenyataan, PJKM Selangor menawarkan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga berpatutan di pasaran setempat. Antara barangan yang dijual semasa program ini adalah seperti ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung, beras dan barangan yang telah diproses. Tambah beliau, pelaksanaan PJKM Selangor ini bagi mendukung inisiatif kerajaan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan mensasarkan kumpulan dalam kalangan berpendapatan rendah. Pada 4 dan 5 Disember lalu, PJKM Selangor yang pertama telah berjaya dilaksanakan di Sepang dengan hasil kerjasama agensi kerajaan dan rakan strategik dari kalangan industri. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan NSCP Selangor berharap agar pelaksanaan PJKM ini dapat melegakan pengguna di Selangor. Selain itu, ia juga dapat memastikan peniaga kekal beretika dengan pemantauan tanda harga yang jelas. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.